Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bertemu dalam pelajaran Faraid, iaitu pelajaran yang keempat dengan tajuk Asobah. Okey, sebelum memulakan pelajaran, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Murid-murid boleh rujuk kitab dalam muka surat 38, 39, 40 hingga 41. Okey. Pada pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang tajuk Asobah, di mana kita dah melihat apa dia yang dimaksudkan dengan Asobah. Okey, jadi sebelum kita meneruskan pelajaran melihat tajuk-tajuk jenis-jenis Asobah, kita ingatkan semula apa dia Asobah. Ya, Asobah ni ialah waris yang mengambil pusaka yang ditinggalkan oleh si mati dengan dua cara. Ya, Asobah iaitu waris yang menerima pusaka yang ditinggalkan oleh si mati dengan dua cara. Cara yang pertama dengan mengambil semua harta pusaka yang ditinggalkan. Dan yang kedua iaitu mengambil baki yang tinggal setelah dibagi-bagikan kepada waris-waris yang tertentu mengikut syaratnya. Ya, jadi itulah dimasukkan dengan Asobah. Okey. Kemudian kita lihat jenis-jenis Asobah. Ya, Asobah ni terbagi kepada 3. Yang pertama Asobah binafsih. Yang kedua Asobah bil ghair. Dan yang ketiga Asobah ma'al ghair. Okey. Sekali lagi saya ulang. Asobah terbagi kepada 3 jenis. Asobah binafsi, Asobah bil ghair, dan Asobah ma'al ghair. Okey, untuk hari ini kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan Asobah binafsi. Ya, iaitu jenis Asobah binafsi. Okey, ya. Asobah binafsi ataupun Asobah dengan sendirinya. Maksudnya waris lelaki yang berhubung terus dengan si mati mendapat pusaka Asobah dengan cara berikut, iaitu mengambil semua pusaka jika tiada waris lain, atau mengambil baki yang tinggal selepas dibagikan kepada waris ashabul furud. Okey, sekali lagi saya ulang. Asobah binafsi ialah waris lelaki yang berhubung terus dengan si mati mendapat pusaka Asobah dengan cara yang pertama mengambil semua pusaka jika tiada waris lain, atau mengambil baki yang tinggal selepas dibahagikan kepada waris ashabul furud. Okey. Pada pelajaran yang lepas kita dah melihat apakah yang dimaksudkan dengan ashabul furud. Ya, ashabul furud iaitu terbagi kepada 2 pihak, iaitu 4 orang bagi pihak lelaki dan 9 orang di pihak perempuan. Ya, ashabul furud. Ya, iaitu waris yang menerima harta pusaka berpandukan ketetapan syarak. Ya, apa yang dimaksudkan dengan ashabul furud? Waris yang mendapat harta pusaka dengan mengikut ketetapan syarak. Ya, okey, kita lihat siapa dia orang-orang yang termasuk dalam ashabul furud, ataupun siapa dia orang-orang yang termasuk dalam waris Asobah binafsih ni. Okey, kita lihat iaitu yang pertama iaitu anak lelaki.
Yang kedua, cucu lelaki daripada anak perempuan. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk lelaki iaitu sebelah bapa hingga ke atas. Yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. 7, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. 8, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. 9, bapa saudara seibu sebapa. 10, bapa saudara sebapa. 11, anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa. 12, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. 13, tuan yang memerdekakan hamba. Ya, hamba contohnya ni hambanya meninggal, maka tuannya tadi berhak mendapat harta si hamba tadi 14, segala waris asobah pada tuan yang memerdekakan hamba. Maknanya kalau tuan ni ada anak-anak, maka dia berhak mendapat peninggalan si mati iaitu hamba ni tadi Dan yang ke-15 iaitu baitul mal. Baitul mal ni ialah iaitu tempat penyimpanan harta yang tidak dituntut ataupun sebagainya lah. Okey. Ya, itulah yang termasuk dalam waris asobah binafsih. Ya. Okey, seterusnya kita lihat jenis yang kedua, iaitu asobah bil ghair. Ya, asobah bil ghair maksudnya asobah dengan waris sederajat yang berlainan jantina. Ya, bil ni dengan, ghair ni berlainan. Ya, bil ghair berlainan dengan sederajat, dengan yang berlainan lah maknanya. Ya, asobah dengan waris sederajat yang berlainan jantina, iaitu berlainan jantina. Maksudnya ashabul furud yang perempuan sepatutnya boleh mendapat 1/2 jika berseorangan, atau 2/3 jika 2 orang atau lebih akan mendapat asobah apabila bersamanya waris lelaki yang sedarjat. Ya, waris lelaki yang sedarjat. Ya, kemudian waris yang menjadi asobah bil ghair ni ada, ya, ada 4, ada 3, 4 ada 4. Okey. Jadi maksudnya macam ni. Ya, perempuan, anak perempuan ni sepatutnya boleh mendapat 1/2. Tapi itu jika dia seorang diri lah, anak tunggal. Ya, ataupun 2/3 jika dia ada adik-beradik lain. Ya, dia akan mendapat asobah apabila bersamanya waris lelaki yang sedarjat. Dan waris yang menjadi asobah bil ghair ni ada 4. Yang pertama iaitu anak perempuan yang mendapat asobah disebabkan dia ni ada anak lelaki. Ya. Kemudian yang kedua, cucu perempuan mendapat asobah disebabkan dia ada cucu lelaki. Saudara, ya, 3, saudara perempuan seibu sebapa akan mendapat asobah disebabkan ada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian saudara perempuan sebapa akan mendapat asobah disebabkan ada saudara lelaki sebapa. Ya, itu dia yang termasuk dalam waris asobah bil ghair. Ya, dia mendapat asobah kerana waris sederajat yang berlainan jantina. Ya. Seterusnya kita lihat contoh. Cuba kita lihat contoh pembagian harta bagi asobah bil ghair. Ya, Contohnya si mati meninggalkan waris dengan meninggalkan harta sebanyak 48,000. Siapa waris yang ditinggalkannya? Iaitu suami, anak perempuan dan anak lelaki. Maknanya yang meninggal ni adalah isteri lah, isteri kepada suami ni lah. Ya, dia meninggalkan 48,000. Ya. Warisnya suami, anak perempuan dan anak lelaki.
Jadi bahagian, ya. Bahagian bagi suami ialah 1/4. Sementara bahagian untuk anak perempuan dan anak lelaki asobah, iaitu mengambil baki. Mengambil baki setelah dibagikan kepada suami tadi 1/4. Jadi permasalahan di sini ialah 4. Ya, permasalahannya 4. Okey, kita lihat 1/4 daripada 48,000. 1/4 daripada 48,000 iaitu 12,000. Ya, 12,000. Kemudian anak perempuan mendapat asobah juga, tapi oleh kerana ada yang dia ada waris lain iaitu anak lelaki, maka dia mendapat 12,000 juga. Dan anak lelaki dia mendapat 24,000. Okey, kita jumlahkan 12,000 campur 12,000, 24,000 campur 24,000 iaitu 48,000. Ya. Ini adalah contohlah. Contoh pembahagian harta peninggalan asobah bil ghair. Ya, asobah bil ghair. Okey, kemudian Ustazah rasakan untuk tajuk hari ini cukuplah setakat ni dahulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang lain dalam pelajaran yang sama. Ya, kita sambung tajuk yang berlainan lah, InsyaAllah. Maka Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.